Benih yang ditanam 50 tahun lalu, sebuah keajaiban di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, seluruh media di Timur Tengah kini gegak gempita. Raja Arab Saudi baru saja mengadakan satu sidang media tergempar di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Klia. Dengan nada suara yang sebak dan mata yang berkaca, Baginda bertitah, "Di bumi bertuah ini, saya telah menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana benih yang kami tanam 50 tahun lalu, kini telah tumbuh menjadi sebatang pohon yang begitu gagah dan rendang." Para pegawai pengiring turut terdiam, terlalu terharu untuk berkata-kata. Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Segalanya bermula 4 hari sebelumnya, pada pukul 2 pagi. Pesawat pribadi di Raja yang dalam perjalanan ke Tokyo tiba-tiba mengalami kerusakan engine yang kritikal. Tanpa pilihan lain, juru terbang terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang terdekat Klia, Malaysia. Namun, pada pukul 3 pagi, satu krisis yang lebih besar melanda. Penasihat utama Baginda tiba-tiba rebah di dalam kabin akibat serangan jantung. Jendela masa keemasan untuk menyelamatkan nyawanya hanyalah 5 menit di sebuah negara yang asing di persimpangan antara hidup dan mati. Detik-detik yang berlaku seterusnya menjadi sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Raja dan rombongannya seumur hidup mereka. Mulai saat ini saya sendiri akan menceritakan kepada Anda kisah 72 jam yang luar biasa itu. Nama saya Rashid Al-Faisal. Sebagai ketua pengawal di Raja Arab Saudi, saya telah berkhidmat untuk Raja selama 30 tahun. Selama tempo itu, kami telah mengembara bersama bukan sahaja ke seluruh Timur Tengah, tetapi juga ke Eropa, Amerika dan Asia. Walaupun tugas sebagai pengawal di Raja sentiasa menuntut kewaspadaan tertinggi, tiada apa yang dapat menandingi ketegangan pada malam itu, yang membuatkan pengalaman saya selama 30 tahun terasa sia-sia. Pada 15 Oktober 2025, jam 11 malam, kami berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid di Riyadh. Ia merupakan satu lawatan rasmi ke Tokyo, Jepun, yang disertai oleh Raja, delegasi penasihat di Raja, dan 12 orang pengawal termasuk saya. Raja dijadwalkan untuk menghadiri sidang kemuncak G20 dan menyampaikan ukap Tama sebagai wakil negara Tenggara Timur Tengah. Penerbangan berjalan lancar. Kami melintasi Teluk Parsi, merentasi ruang udara Pakistan, dan memasuki ruang udara Asia Timur. Raja sedang meneliti teks ucapan Baginda, manakala para penasihat menyusun bahan mesyuarat. Saya pula sedang membuat semakan terakhir terhadap pelan keselamatan di Tokyo. Sekitar jam 1.30 pagi, pesawat tiba-tiba mula bergegar dengan kuat. Pada mulanya, kami menyangka ia hanyalah gelora udara biasa. Tetapi kemudian, Kapten membuat pengumuman melalui interkom. Suaranya kedengaran cemas. Tidak seperti biasa. Engine di sebelah kiri mengalami panas melampau yang kritikal. Kita perlu mendarat di lapangan terbang terdekat dengan serta-merta. Saya segera bergegas ke kokpit. Pembantu juru terbang sedang membentangkan peta. Lapangan terbang antarabangsa terdekat ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia, katanya. Jarak ke Tokyo masih 2,5 jam lagi, manakala untuk berpatah balik ke Hong Kong atau Manila akan mengambil masa yang lebih lama. Kami tiada pilihan lain. Apabila saya melaporkan situasi ini kepada Raja, wajah Baginda menjadi serius. Seorang penasihat menunjukkan riak tidak senang. Malaysia? Kita akan mendarat di negara kecil itu? Sejujurnya, saya juga berasa bimbang. Saya ragu-ragu sama ada mereka mampu mengendalikan protokol dan adat istiadat di Raja Arab Saudi dengan betul. Kapten menghubungi menara kawalan Kalia untuk memaklumkan keadaan cemas. Apa yang berlaku seterusnya amat mengejutkan kami. Suara yang menjawab dari menara kawalan itu bertutur dalam bahasa Arab yang sempurna. Bukan sahaja fasih, malah menggunakan logat Riyadh yang standar. Di mana-mana lapangan terbang di Eropa, kami biasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tetapi untuk mendengar bahasa Arab di sebuah lapangan terbang di Asia Tenggara, ia sesuatu yang luar biasa. Prosedur pendaratan kecemasan akan diaktifkan serta-merta. Landasan telah dikosongkan. Pasukan perubatan dan jentera bomba telah bersedia. Kata pengawal trafik udara itu dengan tenang. Dalam masa 40 menit sahaja, mereka memaklumkan bahwa segala-galanya telah siap sedia. Pendaratan itu amat lancar, begitu stabil sehingga sukar untuk dipercayai bahwa kami mendarat dengan satu engine yang rosak. Di kedua-dua belah landasan, 5 jentera bomba dan 3 ambulans telah bersiap sedia. Mujurlah, tiada kebakaran atau insiden susulan berlaku. Pintu pesawat dibuka pada jam 21.15 pagi. Pemandangan di pintu masuk jejantas udara itu sungguh menakjubkan. Seramai 20 orang kaki tangan yang berpakaian sut kemas berbaris dalam satu barisan.
Kesemua mereka menunduk hormat dan memberi salam dalam bahasa Arab. Seorang lelaki Malaysia berusia dalam lingkungan 40-an yang berdiri di hadapan sekali memperkenalkan dirinya dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Selamat datang ke Malaysia, tuanku. Nama saya Ismail bin Ahmad, Ketua Unit Tetamu Khas Kliah. Saya pernah berkhidmat sebagai konsul di Kedutaan Malaysia di Riyadh selama 8 tahun. Sebutannya begitu sempurna, sehingga pada mulanya saya menyangka beliau dibesarkan di Timur Tengah. Encik Ismail memaklumkan bahwa sebuah ruang istirahat khas telah disediakan untuk raja, lengkap dengan makanan halal dan kemudahan untuk sholat. Malah, kerusi roda mewah yang disediakan turut terukir dengan jata di Raja Arab Saudi. Bagaimana mereka boleh melakukan semua persiapan ini hanya dalam 40 menit selepas dimaklumkan tentang pendaratan cemas, saya langsung tidak dapat memahaminya. Apa yang lebih mengejutkan ialah setiap ahli rombongan dihidangkan secawan minuman panas teh karak, minuman tradisional Arab, bersama dengan buah kurma. Pada pukul 2 pagi, di sebuah lapangan terbang di Malaysia, kami dihidangkan dengan teh karak dan kurma. Saya berasa seperti sedang bermimpi. Semasa berjalan menuju ke laluan VIP, saya memerhati sekeliling. Kemudahan lapangan terbang itu jauh melangkaui jangkaan saya. Silingnya tinggi, memberikan rasa ruang yang sangat luas. Lantainya berkilat seperti marmer. Di merata tempat, terdapat robot pemandu arah terkini yang bergerak secara otomatik. Skrin digital memaparkan pelbagai maklumat. Proses pemeriksaan imigresen pula sangat pantas. Ia dijalankan di counter khas VIP, di mana pegawai imigresen memberikan arahan dalam bahasa Arab dengan penuh hormat. Pengesahan paspor mengambil masa kurang dari 2 menit lebih pantas daripada di lapangan terbang Dubai. Bagasi kami juga telah siap diuruskan. Setiap bagasi ditampal dengan label yang mencetak nama pemilik dalam bahasa Arab dan Inggris, dengan rekaan elegan yang turut memaparkan jata di raja. Siapa dan bila semua ini disediakan? Ia benar-benar satu misteri. Encik Ismail dengan hormatnya mencadangkan beberapa hotel di pusat bandar Kuala Lumpur. Terdapat beberapa hotel yang mengendalikan suite khas untuk kerabat di raja, mempunyai kaki tangan yang fasih berbahasa Arab, serta dapur halal yang berasingan. Jelasnya, kerabat diraja dari Timur Tengah sering menginap di sana. Apabila kami keluar dari lapangan terbang, kendaraan yang menunggu sekali lagi membuat kami terpegun. 5 buah kereta Mercedes Maybach berbaris, setaraf dengan kendaraan yang digunakan oleh kerabat di Raja Arab Saudi. Setiap pemandu memakai sut lengkap dengan sarung tangan putih. Di dalam kereta, air mineral dan jus kurma telah disediakan. Raja berbisik kepada saya. Tempat ini jauh lebih bersedia daripada yang kita sangkakan. Saya mengangguk setuju. Walaupun ini adalah pendaratan cemas yang tidak diingini, layanan protokol diraja di lapangan terbang ini bukan sahaja sempurna, malah melebihi jangkaan kami. Kendaraan mula bergerak. Walaupun sudah hampir pukul 3 pagi, Lebuh Raya masih dipenuhi kendaraan. Pemandangan lampu-lampu Kuala Lumpur yang mula kelihatan dari tingkap membuatkan saya sadar betapa sedikitnya pengetahuan kami tentang negara ini. Apabila kendaraan memasuki Lebuh Raya, pemandangan di luar tingkap membuatkan semua orang terpesona. Gugusan bangunan Pangsapuri pencakar langit yang tidak berkesudahan, jejambat yang tersusun rapi, dan aliran trafik yang tidak berhenti. Walaupun sudah hampir pukul 3 pagi, kota ini seolah-olah tidak pernah tidur. Raja sedang merenung keluar tingkap apabila tiba-tiba Baginda bertitah, berhenti. Pemandu terkejut dan memperlahankan kendaraan. Baginda ternampak sebuah papan tanda besar di sebuah tapak pembinaan di tepi jalan, latar belakang biru dengan tulisan putih, Syarikat Kejuruteraan Bina Perkasa. Raja merenung papan tanda itu untuk seketika, lalu berbisik perlahan. Bina Perkasa. Ayahanda, saya sering menyebut nama ini. Hati saya tiba-tiba berdebar. Ayahanda Raja, almarhum Raja yang terdahulu, telah mangkat pada tahun 1980. Baginda sedang bercakap tentang sesuatu yang berlaku lebih 50 tahun lalu. Kereta kembali bergerak. Tetapi Raja terus memandang keluar tingkap dan perlahan-lahan mula bercerita. Ia berlaku pada tahun 1973, titah Baginda. Walaupun ia sebelum Beta dilahirkan, Beta pernah dengar ia adalah satu detik penting dalam sejarah di Raja. Pada masa itu, Arab Saudi baru mula kaya dengan hasil minyak. Kami perlu membina pelabuhan dan kemudahan perindustrian gergasi di Jubail. Syarikat-syarikat pembinaan dari Eropa berbaris-baris datang, tetapi mereka semua sombong, dan jelas memandang rendah terhadap orang Arab. Tetapi orang dari Malaysia ini berbeza, titah Raja lagi. Apabila kaki tangan dari Syarikat Kejuruteraan Bina Perkasa datang ke Arab Saudi, semua orang terkejut karena mereka terlalu muda.
Pengarahnya baru berusia 40-an, dan juruteranya pula dalam lingkungan 20-an dan 30-an. Syarikat Eropah menghantar pakar-pakar tua, tetapi Malaysia menghantar anak-anak muda. Almarhum ayahanda beta sangat runsing. Bolehkah Baginda menyerahkan pembinaan pelabuhan dan jalan raya yang begitu besar kepada anak-anak muda ini? Tetapi, Baginda nampak sesuatu yang berbeza di mata mereka. Baginda nampak kesungguhan. Jadi, Baginda mengambil keputusan untuk memberi mereka peluang. Saya tiba-tiba teringat akan bapak saya. Bapak saya juga berada di Jubail pada masa itu. Bukan sebagai pekerja syarikat pembinaan, tetapi sebagai penyelia dari pihak kerajaan Arab Saudi yang memantau tapak proyek. Kisah yang sering diceritakan oleh bapak semasa saya kecil kembali terngiang-ngiang. Orang Malaysia itu memang gila. Itulah kata-kata yang sering diucapkannya. Mereka bekerja siang dan malam di padang pasir yang suhunya mencecah 52 derajat Celcius. Semasa bulan Ramadan, ketika kami berehat pada waktu siang, mereka tetap bekerja tanpa henti, bermandi peluh. Nilai kontrak pada masa itu sangat besar, berpuluh-puluh juta dolar Amerika. Bagi Malaysia pada waktu itu, ia pasti satu proyek yang mempertaruhkan nasib negara. Jika gagal, mereka akan muflis. Tetapi, para jurutera Malaysia itu berjaya melakukannya. Proyek itu siap 6 bulan lebih awal daripada jadwal, dan kualitinya jauh lebih baik daripada syarikat-syarikat Eropah. Detik kami melintasi Sungai Klang, pemandangan malam dari atas jambatan itu sungguh menakjubkan. Bangunan-bangunan pencakar langit di kedua-dua tebing sungai terbentang luas, setiap satunya diterangi cahaya. Jambatan itu sendiri dihiasi dengan lampu yang indah. Terdapat 5 atau 6 jambatan lain yang kelihatan sejauh mata memandang. Salah seorang penasihat di Raja berbisik, bagaimana sebuah negara kecil tanpa sumber alam yang melimpah dapat membina sebuah kota seperti ini. Saya juga mempunyai pemikiran yang sama. Arab Saudi mempunyai minyak, UAE dan Qatar juga. Tetapi apa yang Malaysia ada? Apabila kami memasuki kawasan KLCC, kejutan itu menjadi lebih hebat. Hutan konkrit itu mengingatkan saya kepada Manhattan di New York. Walaupun sudah melepasi pukul 3 pagi, jalan-jalan masih terang benderang. Kedai-kedai serbaneka masih dibuka, dan masih ada orang yang keluar masuk. Kami melewati sebuah bangunan yang memaparkan logo Petronas, dan sebuah lagi bangunan dengan tulisan Maybank. Ini semua adalah syarikat gergasi yang menjadi tulang belakang ekonomi negara ini. Walaupun saya tahu ini adalah syarikat-syarikat Malaysia, melihat sendiri ibu pejabat mereka yang gah memberikan perasaan yang sama sekali berbeza. Encik Ismail menjelaskan bahwa kawasan ini adalah segitiga emas Kuala Lumpur, jantung ekonomi Malaysia. Ia menempatkan pejabat syarikat bertaraf dunia dan institusi keuangan. Beratus-ratus ribu orang bekerja di sini setiap hari. Akhirnya, kami tiba di hotel sebuah bangunan ikonik di menara berkembar Petronas. Dari pintu masuk lagi, para kaki tangan telah berbaris untuk menyambut kami. Kemewahan lobi hotel itu setanding dengan Burj Al Arab di Dubai. Yang menghairankan, 5 orang kaki tangannya fasih berbahasa Arab. Pengurus besar hotel itu menyambut kami dalam bahasa Arab yang sempurna. Beliau memberitahu kami bahwa beliau pernah belajar pengurusan hotel di Dubai selama 12 tahun. Katanya, jumlah penduduk Muslim dan warga Arab yang menetap di Malaysia semakin meningkat setiap tahun. Suite di Raja terletak di tingkat yang sangat tinggi. Semasa berjalan di koridor, saya terpandang lukisan-lukisan di dinding. Ia adalah karya seni yang menggambarkan pemandangan padang pasir di Timur Tengah. Jelas sekali seseorang telah sengaja menukarnya untuk kami. Apabila pintu suite dibuka, kami semua menahan nafas. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap itu sungguh memukau. Deretan bangunan yang bercahaya, jambatan yang merentasi sungai, dan aliran lampu kendaraan yang tidak putus-putus. Ini adalah sebuah kota yang hidup. Di dalam bilik, terdapat jam yang menunjukkan waktu sholat dan kompas yang menandakan arah kiblat. Di dalam laci meja sisi katil, senaskah Al-Quran diletakkan dengan cermat. Raja berdiri lama di tepi tingkap, kemudian berbisik perlahan, "Kita terlalu memandang rendah pada Malaysia. Tempat ini sungguh luar biasa." Saya mengangguk. Hanya dalam masa 2 jam, persepsi kami telah berubah sama sekali. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Di luar tingkap, Kuala Lumpur masih berjaga. Walaupun sudah melepasi pukul 4 pagi, lampu-lampu di bangunan-bangunan masih belum padam. Saya terus teringat bagaimana anak-anak muda Malaysia yang dipercayai oleh almarhum Raja 50 tahun lalu telah membina kota yang menakjubkan ini. Keesokan paginya, sekitar jam 9, kami dimaklumkan bahwa pembaikan pesawat akan mengambil masa 2 hari. Kami terpaksa tinggal di Kuala Lumpur untuk 1 hari lagi. Raja sebaliknya berkata,
Tidak mengapa, beta mahu melihat lebih banyak lagi tentang kota ini. Sarapan pagi yang dihantar oleh perkhidmatan bilik adalah makanan yang disahkan halal. Roti Arab, keju, buah zaitun, dan teh pudina panas yang sangat lazat. Chefnya berasal dari Jordan dan telah bekerja di Malaysia selama 18 tahun. Selepas makan tengah hari, kami berjalan-jalan di sekitar hotel. Jalan-jalannya bersih, dan orang ramai bergerak dengan teratur. Wanita boleh berjalan bersendirian dengan bebas, satu pemandangan yang jarang dilihat di Timur Tengah. Suasananya terasa sangat selamat. Sekitar jam 3 petang, apabila kami kembali ke hotel, satu hadiah istimewa telah menanti kami. Ia adalah sebuah bingkai kecil yang memaparkan sekeping gambar hitam putih dari tahun 1973. Gambar itu menunjukkan almarhum raja sedang melawat tapak pembinaan Malaysia di Jubail. Di sebelahnya, berdiri jurutera-jurutera muda dari Malaysia. Pengurus besar hotel menjelaskan, ini adalah sumbangan dari Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur, sebagai kenangan persahabatan 50 tahun antara kedua-dua negara. Raja menatap gambar itu lama. Walaupun Baginda tidak berkata apa-apa, matanya menceritakan segalanya. Pada jam 6 petang, kami makan malam di sebuah restoran Arab di dalam hotel. Chefnya, seorang warga Syria yang telah menetap di Malaysia selama 15 tahun, datang sendiri untuk menyambut kami. Beliau berkata Malaysia adalah negara yang selamat untuk didiami, dan anak-anaknya semua bersekolah di sini. Semasa makan malam, Raja bertanya perlahan, "Rashid, kamu kata bapak kamu juga berada di Jubail, bukan?" Saya mengangguk, "Ya, tuanku, bapak saya adalah penyelia kerajaan dan bekerja bersama jurutera-jurutera Malaysia." "Apa kata bapak kamu tentang mereka?" tanya Raja, kelihatan berminat. Saya teringat sejenak. Bapak saya selalu berkata, orang Malaysia ini berbeza. Mereka tidak pernah merungut, tidak pernah berputus asa, dan sentiasa menepati janji. Raja mengangguk. Itulah yang membina tempat ini. Budaya menepati janji. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Janji yang dibuat 50 tahun lalu mungkin telah membina kota yang kami saksikan hari ini. Selepas makan malam, Raja mengadakan mesyuarat dengan para penasihat sebagai persiapan terakhir sebelum berlepas ke Tokyo keesokan harinya. Saya dan pasukan pengawal melengkapkan pemeriksaan keselamatan akhir. Semuanya berjalan lancar. Sekitar jam 9 malam semua orang kembali ke bilik masing-masing. Saya mandi dan berbaring di katil sambil menonton berita Malaysia di saluran antara bangsa yang mempunyai sarikata bahasa Arab. Ia memaparkan pelbagai berita tentang teknologi perubatan, industri semikonduktor, dan industri kreatif Malaysia. Sambil melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap, saya tiba-tiba teringat akan bapak saya. Bapak telah meninggal dunia 10 tahun lalu. Kalaulah beliau masih hidup, saya ingin sekali menunjukkan pemandangan ini kepadanya. Negara miskin yang pernah beliau ceritakan dahulu, kini telah berubah menjadi seperti ini. Anak-anak muda yang pernah bekerja, bersamanya telah membina kota ini. Pada jam 11 malam, suasana hotel menjadi sunyi. Saya keletihan. Ketegangan akibat pendaratan cemas semalam dan kepenatan berjalan sepanjang hari mula terasa. Mata saya perlahan-lahan terlelap. Dengan pemandangan terakhir adalah lampu-lampu Kuala Lumpur yang damai di luar tingkap. Tetapi saya tidak tahu. Hanya dalam masa 4 jam, kedamaian itu akan hancur lebur. Dan detik itu akan mengubah kehidupan kami semua. Dan membuat kami sadar makna sebenar Malaysia kepada kami. Pada jam 3.12 pagi, telepon bimbit saya berdering. Saya terdengar suara jeritan. Detik paling cemas dalam kerjaya saya selama 30 tahun sebagai pengawal di Raja pun bermula. Babak 2. Jantung berhenti berdegup. Pada jam 3.12 pagi, telepon bimbit saya berdering dengan kuat. Jantung saya seakan luruh saat terjaga dari tidur. Dalam 30 tahun kerjaya saya, panggilan telepon pada waktu subuh tidak pernah membawa berita baik. "Ketua Rashid!" Suara di hujung talian bergetar. Ia adalah salah seorang pegawai pengiring. "Tuan Penasihat Abdullah, bilik tuanku, cepat datang." Tanpa sempat menukar pakaian, saya meluru keluar ke koridor. Saya hanya berkaki ayam, memakai selipar, dan hanya menyarung jaket di atas baju tidur saya. Tuan Abdullah, 72 tahun, adalah penasihat paling senior, seorang negarawan yang telah berkhidmat untuk keluarga di Raja sejak zaman almarhum Raja lagi. Saya berlari di sepanjang koridor suite di Raja. Pintu bilik Tuan Abdullah terbuka luas, dan dari dalam kedengaran suara-suara cemas. Sebaik sahaja saya melangkah masuk, pemandangan di hadapan saya membuatkan saya hampir berhenti bernafas. Tuan Abdullah terbaring di lantai di tepi katil. Wajahnya pucat lesi, badannya dibasahi peluh sejuk, nafasnya tercungap-cungap, dan tangannya mencengkam dada kirinya.
Dokter pribadi di Raja sudah berada di sisinya, tetapi wajahnya jelas panik. Ini serangan jantung akut. Kita perlu bawa dia ke hospital segera. Masa keemasan hampir tamat. Raja juga bergegas tiba, masih memakai baju tidur. Para penasihat lain turut berkumpul, memenuhi bilik itu dengan ketegangan. Sudah hubungi hospital di Raja di Riyadh? Tanya seorang penasihat. Dokter pribadi menggeleng. Kita di Malaysia. Perjalanan ke Riyadh mengambil masa 9 jam. Kita perlu ke hospital di sini, sekarang juga. Bilik itu menjadi senyap serta-merta. Hospital di Malaysia? Kami langsung tidak tahu menahu tentang sistem perubatan di sini. Bolehkah ia dipercayai? Mampukah mereka merawat seorang penasihat di Raja? Jika berlaku apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab? Pikiran saya ligat berputar. Dalam 30 tahun, saya telah melalui pelbagai krisis. Tetapi tiada yang sesukar ini. Di negara asing, hospital yang tidak dikenali, dan masa yang tinggal hanya beberapa menit. Tiba-tiba Tuan Abdullah mengerang kesakitan. Suaranya semakin lemah, bibirnya mula membiru. Tiada masa untuk teragak-agak lagi. Telepon counter hotel. Saya menjerit kepada pegawai pengiring. Minta mereka panggil ambulans. Sekarang! Pegawai itu dengan tangan yang terketar-ketar mendial nomor. Hello, ini suite di Raja. Kecemasan, seorang tetamu diserang sakit jantung. Katanya dalam bahasa Arab. Yang menghairankan, suara di hujung talian menjawab dalam bahasa Arab yang fasih. Baik, faham. Pasukan perubatan kecemasan kami akan naik serta-merta. Pada masa yang sama, kami akan menghubungi Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM. Mereka akan tiba dalam masa 3 menit. Pasukan perubatan kecemasan? Hotel ini ada pasukan perubatan sendiri? Walaupun tidak percaya, saya hanya mampu menunggu. Raja menggenggam tangan Tuan Abdullah. Bertahanlah, bantuan akan tiba. Tepat selepas 2 menit 47 saat, pintu dibuka. 4 orang paramedik masuk dengan peralatan profesional. Beg kecemasan merah, tangki oksigen, defibrilator, dan mesin ECG mudah alih. Peralatan mereka lengkap. Seorang wanita berusia 30-an yang kelihatan seperti ketua pasukan segera melutut di sisi Tuan Abdullah. Tuan Abdullah, boleh dengar suara saya? Tanyanya dalam bahasa Arab yang sempurna. Tuan Abdullah mengangguk lemah. Paramedik itu segera mengukur tekanan darah dan melekatkan pad ECG di dadanya. Pergerakannya pantas dan cekap, seolah-olah telah dilatih beribu kali. Degupan jantung tidak teratur, tekanan darah menurun mendadak, katanya kepada rakan-rakannya. Topeng oksigen dipasang, dan laluan IV dipastikan. Seluruh proses itu mengambil masa kurang dari semenit. Dia mengeluarkan sebuah tablet dan membuat panggilan video. Seketika kemudian, wajah seorang lelaki muncul di skrin. Saya Dr. Chen Zihao. Dari Jabatan Perubatan Kecemasan PPUM, kata dokter Malaysia itu dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya sedang melihat ECG pesakit secara langsung. Terdapat ST segment elevation, ini serangan jantung akut. Suara Dr. Chen tenang tetapi tegas. Lift telah sedia menunggu di tingkat kami, terus turun ke lobi tanpa berhenti. Di pintu utama hotel, sebuah ambulans modern telah sedia menunggu dengan enjin yang hidup. Atas arahan Raja, saya menaiki ambulans itu. Bahagian dalamnya kelihatan seperti sebuah unit rawatan rapi mini, dipenuhi dengan pelbagai peralatan perubatan. Sebaik sahaja ambulans bergerak, satu lagi perkara luar biasa berlaku. Lampu isyarat di hadapan kami semuanya bertukar menjadi hijau. Persimpangan pertama, kedua, ketiga. Semua lampu isyarat yang kami lalui berwarna hijau. Ini sistem kawalan isyarat pintar, jelas pemandu ambulans. Ia mengesan lokasi kendaraan kecemasan dan melaraskan semua lampu isyarat secara otomatik. Sistem ini dipasang di semua bandar utama di Malaysia. Walaupun pada jam 3.30 pagi masih ada kendaraan di jalan raya. Tetapi semua kendaraan segera memberi laluan. Tiada bunyi hon, tiada riak jengkel. Mereka bergerak ke tepi, seolah-olah ia adalah satu kewajiban. Di dalam ambulans, rawatan diteruskan. Paramedik wanita itu sentiasa berhubung dengan Dr. Chen melalui tablet. Ubat-ubatan seperti nitroglycerin, aspirin, dan pencair darah diberikan atas arahannya. Tekanan darah mula stabil, lapor paramedik itu sambil menggenggam tangan Tuan Abdullah memberikan kata-kata semangat. Tepat selepas 4 menit 58 saat, kami tiba di hospital. Waktu menunjukkan jam 3.35 pagi. Di pintu masuk, seramai 10 orang kaki tangan perubatan telah bersiap sedia. Dr. Chen Zihao sendiri yang menyambut kami. Selamat datang Tuan Abdullah. Semuanya telah sedia, terus ke bilik bedah. Pengusung itu ditolak masuk, dan saya berlari mengekori dari belakang. Koridor hospital itu terang benderang.
Lantainya berkilat seperti cermin. Semua papan tanda ditulis dalam bahasa Melayu, Inggris, dan Arab. Kami menaiki lift ke tingkat 5, ke pusat kardiologi. Sebaik saja pintu dibuka, kami tiba di hadapan makmal kateterisasi. Tuan Abdullah dibawa masuk. Dokter. Chen berpaling kepada saya dan berkata, "Sila tunggu di bilik menunggu keluarga. Anda boleh melihat proses pembedahan secara langsung dari sana. Ia akan mengambil masa kira-kira 1,5 jam." Saya diiringi ke bilik menunggu, di mana raja dan para penasihat lain telah pun tiba. Di dinding bilik itu terdapat sebuah skrin besar, dan di skrin itu satu image yang sukar dipercayai mula terpapar. Bahagian dalam bilik bedah sedang disiarkan secara langsung. "Ini adalah prinsip perubatan telus di hospital kami," jelas seorang juru rawat. "Jika keluarga mahu, mereka boleh menyaksikan sendiri proses pembedahan." Raja menggeleng. "Tidak, saya mau lihat." Kami semua menumpukan perhatian pada skrin. Bilik bedah itu kelihatan seperti kokpit kapal angkasa. 6 monitor besar memenuhi dinding, dan lengan robotik yang tergantung dari siling bergerak dengan jitu. "Apa itu?" tanya seorang penasihat. "Itu adalah lengan robotik bantuan AI," jawab juru rawat itu. Ia membetulkan sebarang getaran halus pada tangan dokter secara langsung, meningkatkan ketepatan pergerakan sehingga ke unit 0,1 mm. Dr. Chen berdiri di sebelah Tuan Abdullah. Di sebelahnya, 5 kaki tangan perubatan bersedia di posisi masing-masing, bergerak seiring seperti sebuah orkestra. "Tuan Abdullah, kita akan mulakan pembedahan sekarang," kata Dr. Chen. "Oleh karena kita melakukannya melalui pergelangan tangan, Anda hampir tidak akan merasa sakit, hanya bius setempat." Saya terkejut. Di Arab Saudi, pembedahan jantung selalunya dilakukan melalui saluran darah besar di pangkal paha, tetapi ini melalui pergelangan tangan. Di skrin, kami dapat melihat dengan jelas Dr. Chen memasukkan sebatang tiup nipis ke dalam pergelangan tangan kanan Tuan Abdullah. Saluran darah jantung penasihat itu kelihatan seperti peta. Wayar halus itu bergerak di sepanjang lengan, melepasi bahu, dan masuk ke dalam rongga dada. "Nampak bahagian yang tersumbat," kata Dr. Chen. Image di zoom masuk. Satu bahagian saluran darah telah sempit sehingga 90%, seperti lebuh raya yang menjadi satu lorong. Darah hampir tidak dapat mengalir. Selepas 15 menit, Dr. Chen memasukkan sejenis belon ke bahagian yang tersumbat dan mengembungkannya perlahan-lahan. Saluran darah itu mula melebar. "Sekarang kita masukkan stent," katanya. Stent itu kelihatan seperti tiup logam berjaring kecil. Ia dimasukkan dalam keadaan terlipat dan kemudian dikembangkan di dalam saluran darah. Saat stent itu mengembang seperti bunga yang mekar, saluran darah yang sempit itu terbuka luas. Darah merah mula mengalir semula dengan lancar. Namun Dr. Chen mula memeriksa saluran darah lain dengan lebih teliti. Wajahnya menjadi serius. Terdapat penyempitan di saluran darah yang lain juga. Walaupun belum tersumbat, ia sudah 70% sempit. Ada kemungkinan besar ia akan menjadi masalah dalam masa 6 bulan. Dr. Chen menelpon bilik menunggu. "Tuanku, saya Dr. Chen," suaranya kedengaran. "Saluran darah pertama telah berjaya dirawat. Tetapi ada masalah di saluran darah yang lain. Saya cadangkan untuk melakukan pembedahan tambahan sekarang." Raja berpikir sejenak, kemudian berkata, "Lakukan. Saya percaya pada Dr. Chen, kita tidak boleh berhenti separuh jalan." Pembedahan kedua dimulakan. Ia sedikit lebih rumit, tetapi tangan Dr. Chen tidak bergetar, dibantu oleh AI. Stent kedua dimasukkan dengan sempurna. Pembedahan selesai, umum Dr. Chen. Jumlah masa, 1 jam 42 menit. Keadaan pesakit stabil. Pintu bilik bedah dibuka. Tuan Abdullah dibawa keluar. Yang luar biasanya beliau sedar sepenuhnya dan tersenyum. "Rashid, saya tidak apa-apa. Langsung tidak sakit." Raja menggenggam tangannya, matanya berkaca. Dr. Chen menanggalkan pelitup mukanya dan berjalan ke arah kami. Pembedahan berjaya. Oleh karena ia melalui pergelangan tangan, pemulihan akan sangat cepat. 6 jam lagi, beliau sudah boleh berjalan. Dalam 2 hari, beliau boleh keluar hospital. 2 hari? Saya terkejut. Di Arab Saudi, pembedahan seperti ini memerlukan sekurang-kurangnya seminggu di hospital. Tuan Abdullah dipindahkan ke unit rawatan rapi. Bilik itu luas dan bersih seperti suite hotel, dengan dinding kaca yang menghadap pemandangan malam Kuala Lumpur. Di siling, satu hologram jantung Tuan Abdullah yang berdegup dalam bentuk 3D dipaparkan. AI akan memantau jantungnya 24 jam, jelas juru rawat. Lebih mengejutkan, seorang juru rawat pribadi yang fasih berbahasa Arab ditugaskan. Beliau berasal dari Jordan, tetapi merupakan graduan kejururawatan dari Universiti Malaya. Apabila sudah melepasi pukul 5 pagi, saya keluar ke koridor.
seorang pegawai pentadbiran datang menyerahkan dokumen kos pembedahan. Dengan gemetar, saya melihat jumlahnya Rp47.000 bersamaan dengan kira-kira $10.000 Amerika. Di Arab Saudi, pembedahan ini berharga sekurang-kurangnya $150.000. Di Amerika, lebih $300.000. Tetapi di sini, hanya $10.000? Pegawai itu tersenyum. Ya, betul. Teknologi perubatan Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia, tetapi kosnya sangat berpatutan. Inilah sistem penjagaan kesehatan kami. Saya melaporkan hal ini kepada Raja. Baginda merenung angka itu lama, lalu berbisik, tempat ini berbeza dengan kita. Teknologinya kelas pertama, tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengaut keuntungan. Kata-kata itu tersemat di hati saya. 50 tahun lalu, kami membantu sebuah negara yang sedang membangun. Hari ini, negara itu menyelamatkan kami. Dan sebagai balasan, mereka tidak menuntut harga yang tidak masuk akal. Inilah negara yang benar-benar tahu mengenang budi. Babak 3. Ikrar di sebalik keajaiban. Keesokan harinya, pada pukul 2 petang, kami melawat Tuan Abdullah. Sungguh menakjubkan, beliau sedang duduk di atas katil, wajahnya kembali segar, dan sedang menikmati makan tengah hari. Sukar dipercayai ini adalah orang yang sama yang nyaris maut malam tadi. Dr. Chen datang untuk membuat pemeriksaan. Pemulihannya lebih cepat daripada jangkaan, katanya sambil tersenyum. Jika begini, esok petang sudah boleh keluar. Raja bertanya kepada dokter. Chen, dokter, saya dengar Anda mendapat latihan di Amerika. Kenapa Anda kembali ke Malaysia? Dr. Chen menjawab perlahan. Di Amerika, hanya orang kaya yang mendapat rawatan terbaik. Tetapi di Malaysia, seorang pemandu taksi boleh mendapat rawatan yang sama seperti seorang pengerusi syarikat. Itulah sebab saya menjadi dokter. Bukan untuk uang, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Kata-kata itu membuatkan semua orang di dalam bilik itu terdiam. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Raja tiba-tiba bertitah, Rashid, beta mahu berjumpa dengan pengerusi syarikat kejuruteraan Bina Perkasa. Malam ini juga, saya terkejut. Tuanku? Maksud tuanku? Sekarang? Ya, sekarang. Mungkin kedatangan kita ke sini bukan satu kebetulan. Beta mahu mengesahkan janji 50 tahun yang lalu itu. Setibanya di hotel, panggilan kecemasan dibuat ke ibu pejabat Bina Perkasa. Pihak mereka segera bersetuju. Pada jam 6 petang, Dato Zulkifli, pengerusi Bina Perkasa, tiba di hotel. Beliau seorang lelaki berusia 60-an, yang kelihatan tenang dan berwibawa. Tuanku masih ingat pelabuhan Jubail pada tahun 1973, titah Raja, wajah Dato Zulkifli melembut. Sudah tentu, tuanku, proyek itu adalah detik terpenting dalam sejarah syarikat kami dan juga dalam sejarah kejuruteraan Malaysia. Kami tahu betapa susahnya para jurutera terdahulu Anda bekerja di padang pasir. Titah Raja, tuanku, kata Dato Zulkifli dengan rendah diri, jika keluarga di Raja Arab Saudi tidak mempercayai kami yang miskin pada masa itu, tidak akan ada Bina Perkasa hari ini, dan mungkin tidak akan ada Malaysia yang kita lihat hari ini. Apa yang kamu lakukan dengan uang itu? Tanya Raja. Dengan kerjasama kerajaan, kami memulakan proyek pembangunan nasional. Kami membina kilang kereta, lebuh raya, dan pelabuhan. Ia menjadi asas kepada pemodenan Malaysia. Kemudian, Dato Zulkifli berkata, Tuanku, saya ingin memperkenalkan seseorang. Beliau membuat panggilan video. Di skrin, muncul wajah seorang lelaki tua. Walaupun rambutnya putih dan wajahnya berkedut, matanya masih bersinar. Ini Encik Ahmad bin Kasim, 83 tahun, salah seorang jurutera yang terlibat dalam proyek Jubail. Tuanku, satu penghormatan dapat bertemu dengan tuanku, kata lelaki tua itu dengan suara yang bergetar. Pada tahun 1973, saya berada di tapak pembinaan pelabuhan Jubail. Umur saya 28 tahun ketika itu. Mata lelaki tua itu berkaca. Tuanku, kami sangat miskin ketika itu. Untuk dapat makan 3 kali sehari pun sudah satu impian. Kami seramai 100 orang pergi ke Arab Saudi. Apabila kami turun dari pesawat di Riyadh, kami hampir pengsan karena bahang 52 derajat Celcius. Padang pasir itu seperti neraka. Tetapi kami tidak boleh berputus asa. Jika syarikat gagal, keluarga kami akan kelaparan. Seluruh Malaysia terdesak. Jadi kami bekerja seperti orang gila. Saya masih ingat ketika almarhum Raja melawat tapak proyek, sambungnya. Baginda datang kepada kami, bersalaman dengan kami seorang demi seorang, dan melalui penterjemah, Baginda bertitah, anak-anak muda Malaysia ini sungguh hebat. Mereka adalah orang yang menepati janji.
Arab Saudi tidak akan melupakan Malaysia. Mendengar kata-kata itu, kami semua menangis. Raja sebuah negara melayan kami, pekerja asing yang miskin, dengan begitu baik. Pada hari itu, kami bersumpah akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat. Orang tua itu mengesat air matanya. Dan kami berjaya. Pelabuhan itu siap 6 bulan lebih awal. Berkat kepercayaan keluarga diraja, kami menggunakan uang itu untuk membina Malaysia. Malaysia yang tuanku lihat hari ini dibina atas kepercayaan almarhum Raja tuanku 50 tahun lalu. Kami tidak pernah lupa. Raja terdiam lama, kemudian perlahan-lahan bertitah. Encik Ahmad, terima kasih. Terima kasih kerana menepati janji itu. Dan janji itu telah menghasilkan buah yang begitu indah. Selepas panggilan itu berakhir, Raja berjalan ke tingkap. 50 tahun, bisik Baginda. 50 tahun lalu, Ayahanda Beta mempercayai sebuah negara yang miskin. Dan semalam, negara itu menyelamatkan nyawa orang kita. Baginda berpaling kepada Dato' Zulkifli. Dato', sekarang giliran kami pula. Semalam Malaysia telah menyelamatkan saya. Sekarang adalah masa untuk kami membantu semula. Tetapi kali ini, bukan sebagai bantuan, tetapi sebagai rakan kongsi untuk maju bersama. Dengan wajah yang tegas, Raja bertitah, esok, sebelum ke lapangan terbang, saya akan mengadakan sidang media. Saya akan mengistiharkan kepada seluruh dunia tentang persahabatan 50 tahun antara Arab Saudi dan Malaysia, dan berjanji untuk berjalan seiring untuk 100 tahun akan datang. Epilog, pohon yang terus tumbuh. Keesokan paginya, di ruang rehat VIP Clia, lebih 100 orang wartawan dari Al Jazeera, BBC, CNN, dan Reuters telah berkumpul. Pada jam 11 pagi, Raja masuk, diiringi oleh Tuan Abdullah yang kelihatan sihat, dan Dato' Zulkifli. Di bumi bertuah ini, Raja memulakan titahnya. Saya telah menyaksikan bagaimana benih yang kami tanam 50 tahun lalu, kini telah tumbuh menjadi sebatang pohon yang begitu gagah. Hari ini, saya mengumumkan 3 perkara. Pertama, Arab Saudi akan menandatangani perjanjian kerjasama teknologi perubatan bernilai 20 bilion dolar Amerika dengan Malaysia. Kedua, pembangunan kawasan bandar pintar utama di Bandar Baharu kami, NIOMA, akan diserahkan kepada syarikat-syarikat Malaysia. Ketiga, kami akan melancarkan proyek wawasan 2050 yang akan menghantar 10.000 belia Arab Saudi untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Malaysia adalah saudara kami. Rakan kongsi yang kami percayai 50 tahun lalu telah menyelamatkan kami hari ini. Untuk 100 tahun akan datang, kami akan terus berjalan bersama. 6 bulan kemudian, perubahan itu menjadi kenyataan. Hospital di Raja Riyadh mengguna pakai sistem kecemasan dari Malaysia, dan kadar kematian di unit kecemasan menurun sebanyak 35% pada tahun pertama. Syarikat-syarikat Malaysia mula membangunkan NEOM, dan belia-belia Arab Saudi mula tiba di Kuala Lumpur. Setahun kemudian, Dr. Chen Zihao melawat Riyadh untuk melatih dokter-dokter di sana. Saya menyambutnya di lapangan terbang. Dr. Chen, masih ingatkah malam setahun yang lalu? Saya bertanya. Dr. Chen tersenyum. Tentu sekali. Malam itu mengubah hubungan kedua-dua negara kita. Bukan, kata saya. Ia bermula dari kepercayaan yang dipupuk 50 tahun lalu. Kepercayaan tidak dibina dalam sekelip mata. Ia diwarisi merentasi generasi. Hari ini, di dinding pejabat raja, tergantung 2 keping gambar. Sekeping gambar hitam putih padang pasir di Jubail pada tahun 1973, dan sekeping lagi gambar pemandangan malam Kuala Lumpur pada tahun 2025. Di bawahnya tertulis sebaris ayat. Kepercayaan diwarisi merentasi generasi.